Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lagi dalam kelas fardu ain kita ini. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Risalatul Tauhid, menceritakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan kita masih lagi cerita sifat wahdaniyah. Dan hari itu kita dah cerita, pada kali yang lalu kita dah ceritakan tentang ancak. Ancak itu suatu amalan khurafat lah, amalan yang syirik kepada Allah, kan? Okey, baik. Hari ini kita akan sambung pula satu lagi upacara yang berlaku dalam masyarakat kita dulu-dululah, kan? Dia mengikut tempat. Mengikut tempat dia ada dia punya upacara dia yang tersendiri, ya. Jadi upacara yang terdahulu antaranya kata pengarang upacara harimau. Upacara harimau. Upacara ini dia bawa pada syirik lah. Sebab apa? Dia menyembah selain daripada Allah, memberi jamuan kepada yang lain daripada Allah, sembelih kerana lain daripada Allah. Jadi ini dia panggil upacara harimau. Upacara harimau. Apa itu upacara harimau? Suatu upacara yang dinamakan jamuan harimau. Upacara ni dinamakan juga sebagai jamuan harimau. Dia kalau dulu-dulu ni, kan, orang dia nak suruh jaga tanah ni, ataupun dia tak mau bagi harimau ni datang datang ganggu kampung dan sebagainya, dia akan buat upacara lah. Biasanya dia akan buat upacara, dia akan buat majlis, dia akan sembelih binatang untuk bagi makhluk tu tak datang lah, senang ceritanya, kan. Nak bagi harimau tak main lah, senang ceritanya, kan. Jadi upacara harimau ni adalah upacara jamuan. Dia buat jamuan macam mana, dia ada makanan dia dan sebagainya lah, kan. Upacara ini dilakukan setahun sekali. Upacara ini biasanya dulu-dulu dilakukan setahun sekali. Kita di bandar ni mungkin tak ada, tapi ada di kampung, mungkin ada tempat yang ada lagi. Contohnya nak suruh jaga tanah dan sebagainya, tak mau bagi, bila nak pergi ke kebun dan sebagainya, tak mau bagi harimau main, jadi buatlah upacara ni, kan. Tu adalah syirik belaka. Sebab yang nak bagi harimau main tak main tu semuanya adalah Allah Ta'ala lah, kan. Okey, jadi setahun sekali, dalam belukar di tepi hutan. Jadi dia buat di mana? Dia buat di dalam belukar di tepi hutan, di hujung lah. Kalau di kampung tu hujung hak mana dekat dengan hutan sekali, kat situ lah dia akan buat majlis tadi, buat upacara tadi, kan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti tu. Jadi di sana dia perempuan akan seru harimau tu, kan. Dia biasa benda-benda yang syirik ni dia akan serulah nama macam ni harimau, dia akan serulah harimau tu, panggil harimau, hai dan sebagainya lah. Dia punya tu antara istilah dia akan panggil hai lah, dia panggil hey harimau. Tu ada, boleh cuba search tengok lah, kan. Dia ada dia punya lafaz dia ada siap lah, kan. Tu syirik tu, benda tu syirik. Sebab apa syirik? Kerana kita mengatakan ada yang lain yang boleh memberi kesan selain daripada Allah. Nak mengelak bencana, kita buat benda-benda yang khurafat lah, benda-benda yang kata ada power lain selain daripada Allah lah. Itu cerita dah, kan. Okey, dipanggil harimau yang disangkakan sakti. Harimau tu dia kata sakti. Sakti ni apa? Sakti ni magic lah, kan. Magic lah, benda yang sakti, magic, boleh hilang dan sebagainya, boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Tu ada tu, kan. Tengok dalam movie tu, dia lah hak tu lebih kurang tu lah. Dulu pun macam tu kak. Dia boleh jadi besar, boleh hilang, boleh apa macam-macam lah benda. Dia boleh pelik-pelik, biasa orang tak boleh buat, tapi dia boleh buat. Tu dia kata sakti tu, kan. Pernah tengok lah filem sakti? Jadi lebih kurang macam tu lah cerita sakti tu. Jadi dikatakan harimau tu sakti sebab apa? Dia boleh hilang, boleh pergi sana pergi sini dengan cepat lah, kan. Kiranya harimau ini tidak dipuja. Kiranya dia kata kalau harimau ni tidak dipuja kelak, dia akan membinasakan ahli-ahli kampung. Jadi kepercayaan ni yang buat jamuan harimau ni sebab apa? Supaya harimau ni tak kacau kampung. Kalau tak buat jamuan ni, ni kepercayaan lah. Bukan macam tu lah. Sebenarnya bukan macam tu, tapi kepercayaan orang pada masa tu,
kan. Kepercayaan orang yang buat jamuan ni, dia kata kalau tak buat majlis ni nanti harimau akan kacau. Tu kalau ada setengah lagi, dia akan buat satu upacara dan bila nak merentas daerah. Ni kita nak hutan negeri ya, bukan yang tu. Dulu ada juga bila nak rentas satu kawasan ke satu kawasan yang lain, ada satu tempat dia akan berhenti dan dia akan buat upacara kat situ. Ada setengah dia panggil nama upacara tu menora, kan. Upacara menora. Jadi macam menora ni pun dia akan buat supaya penjaga ataupun makhluk-makhluk yang ada dalam hutan tu tidak kacau orang yang nak melintas hutan tu. Tu nak lintas daerah tu tak kacau. Jadi dia buat upacara tertentulah. Jadi itu syirik tu. Sebab apa? Memuja selain daripada Allah, menyembah selain daripada Allah, kan. Memuja ni maksudnya sembah lah, kan. Jadi sebab takut binasa, jadi nak selamat. Sama juga dengan orang yang bila nak pergi ke hutan, dia akan kata nenek lah, cucu lah, apa lah semua, minta tumpang lalu dan sebagainya. Tu dia lah tu. Tu dia termasuk dalam syirik ini tadi, kan. Ni lagi hebat lah. Ada sembelih binatang, ada alat-alatan yang khas untuk dimainkan muzik, ada muzik yang tertentu yang kena main dekat situ, kan. Antaranya tiup serunai lah. Itu antara benda-benda yang dilakukan dulu, kan. Atau ada main gendang lagi. Tu tengok jugalah benda tu. Jadi kita kena cek balik apa-apa yang ada dengan alat muzik ni pun kita kena cek balik. Sebab dulu upacara yang melibatkan pemujaan ni, dia menggunakan muzik, kan. Jadi kita tengok juga, lah ni kita ada dengar muzik, kan. Jadi cek balik tengok muzik tu. Sebab takut apa, ada pemujaan di situ, dah ada barang yang pernah digunakan untuk pemujaan dari situ. Jadi kita kena elak lah benda tu, kan. Dan binatang ternak. Jadi dia kata juga, kalau tak buat upacara ni, nanti harimau ni dia akan kacau orang kampung, dia akan membinasakan orang kampung, dan dia juga akan membinasakan semua binatang ternak. Mana binatang ternak? Lembu, kambing, ayam. Orang belah, kan, takut harimau makan, kan. Jadi dia buat upacara tu. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Tu ada nama dah, kan. Nama harimau maujud. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau. Jadi untuk buat jamuan ni, dia dalam upacara tu dia menyembelih seekor kerbau. Jadi nak buat upacara tu mesti sembelih seekor kerbau. Seekor kerbau, sembelih seekor kerbau. Kemudian hati, jantung, lidah dan kepala. Hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinga. Untuk makanan harimau maujud ini. Tu. Jadi dia sembelih, kan. Sembelih juga, kan. Sebab ada juga Islam, tapi dia pun ada ke sana jugalah, kan. Jadi dia sembelih kerbau tu, kemudian hati dia, jantung dia, lidah dia, kepala dia, mata, telinga, meletakkan dalam dulang, satu dulang yang besar dia letakkan, ataupun kita panggil talam lah, letak dalam talam. Jadi itu adalah untuk dijamu kepada harimau maujud tadi tu. Yang panggil harimau maujud, harimau sakti tadi lah, kan. Maka dagingnya, daging kerbau tadi, bagi makanan orang-orang yang hadir di dalam upacara tu. Jadi upacara ni ramai, kan. Jadi dia buat jamuan lah yang sembelih tadi. Tapi daging itu tidak boleh dimakan. Daging yang disembelih selain daripada untuk nama Allah, dengan menyebut nama Allah, maka daging tu tak boleh makan. Sama juga dengan kelapa yang dipecahkan untuk upacara agama Hindu tu. Tak boleh kita pergi ambil kelapa tu, pergi mesin buat santan, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu telah digunakan untuk upacara syirik kepada Allah. Jadi tak boleh lah, kan. Tu membazir lah, sebab dia guna untuk sembahan. Sama juga dengan binatang ni, walaupun disembelih, dibaca bismillah binatang tu, menghadap kiblat pula, tapi disembelih untuk tujuan upacara ni tadi, maka tidak boleh, tak boleh, kan. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu atau jin-jin dan syaitan itu berkuasa memberi mudarat. Kepercayaan orang yang percaya bahawasanya
jin, hantu. Dia harimau sakti tadi tu kadang-kadang jin jugalah, bukan harimau betul tu. Dia kata penunggu harimau kan. Jadi itu yang tu semangat harimau. Dalam ni dia sebut juga dengan semangat kan. Semangat tu pun kena tengok balik lah, tengok balik macam mana upacara tu syirik ataupun tak syirik. Kalau syirik tak boleh makan makanan yang disembelih untuk majlis tu. Tak boleh juga kita join sekali. Sebab apa? Sebab majlis yang syirik ni majlis yang dimurkai oleh Allah. Jadi kita nak duduk ke dalam kemurkaan Allah, carilah alasan untuk tidak duduk kan. Ustaz masa tu nak balik kampung, ada majlis tu kan, nak cuti balik kampung waktu lain pun boleh, bukan waktu upacara tu saja kan. Okey, baik. Jadi jin syaitan tu memberi kuasa. Jadi bila kita buat majlis tu seolah-olah makhluk lain boleh memberi bekas, memberi kesan, memberi mudarat kepada kita, kepada benda-benda yang lain. Kalau tak mudarat bagi kita pun mudarat kepada benda yang lain. Kita percaya, walaupun kita kata kita percaya pada Allah, tapi kita percaya juga kata ada makhluk lain yang boleh memberi mudarat, memberi mudarat kepada kita kan. Jadi bila ada percaya macam tu, maka kita ada syirik dalam hati kita, ada syirik dalam hati. Sebab apa? Ada benda lain yang memberi bekas. Sama juga dengan kita makan ubat. Sama dengan kita makan ubat tu. Kalau kita kata ubat itu memberi kesan, itu silap. Kita nak cakap untuk sembang tak apa, tapi kalau untuk berpegang, bukan ubat itu yang memberi kesan. Yang memberi kesan sembuh itu adalah Allah. Jadi bila kesan sembuh itu adalah Allah, tak kira sama ada kita makan ubat ataupun tidak, kedua-duanya boleh sembuh. Kedua-duanya boleh sembuh. Sebab apa? Allah yang menyembuhkan. Jadi siapa yang tawakalnya dengan memakan ubat, jadi silakan makan ubat itu. Orang yang tawakal dengan tidak memakan ubat, dia boleh tawakal dengan tidak makan ubat. Boleh, tidak jadi masalah. Sebab usaha itu terlalu luas. Bukannya terhenti hanya pada perbuatan yang tidak mengaitkan dengan ibadat. Bukan kata ibadat itu tak termasuk dalam usaha. Ibadat itu adalah usaha. Ni kita ada semayang, bang semua ni. Kita untuk nak masuk syurga tu, usaha untuk masuk syurga tu kan. Bukan tawakal saja, kena ada usaha. Berdoa tu untuk masuk syurga. Jadi boleh tak kita berdoa untuk sembuh penyakit? Boleh. Boleh. Jangan kita sekali-kali menolak usaha yang kita pilih, ikhtiar yang kita dah pilih, pilihan yang kita dah buat kan. Jadi itu Tuhan bagi kat kita berdoa. Cuma kita berdoa ataupun tidak, tu kita tanya diri kita berdoa ke tak. Dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi percaya juga bahawasanya dengan buat upacara tu tadi, rezeki jadi murah, rezeki tanaman jadi elok, binatang yang kita bela tu jadi gemuk-gemuk belaka kan. Jadi banyak dagingnya, dengan sebab kita buat upacara tadi. Tu kepercayaan syirik tu tak boleh lah tu. Bukan dengan usaha kita sebenarnya. Yang memberi kesan itu adalah Allah. Yang kita lah ni, rezeki yang kita dapat ni bukan dengan duit yang kita kerja, bukan. Tu yang Allah bagi kita kerja, itu adalah usaha kita. Tuhan bagi tak bagi, itu Allah lah. Allah yang bagi rezeki, itu Allah yang bagi. Sebab apa? Sebab apa Allah yang bagi? Sebab cuma sikit dan tak sama lah, dapat tu tak sama. Tapi semuanya Allah yang bagi. Dapat tu tak sama, sikit pun ya, banyak pun ya, sikit sebab Allah bagi sikit. Tapi kalau usaha kita memberi kesan, kita akan dapat banyak lah. Siapa yang kerja banyak, dapat lah duit lagi banyak ya. Tapi sebab apa? Tak juga. Orang yang kerja banyak kadang dapat duit sikit, orang yang kerja sikit dapat duit banyak. Sebab apa? Sebab Allah yang bagi kan. Bila Allah yang bagi, kerja kita tidak memberi kesan kan. Kata ustaz ni dia kata Allah yang bagi, tapi tengok dia ambil kot bank je duit tu. Tak. Itu hanyalah wasitah ataupun dia punya perantaraan kan. Mai kot mana? Mai kot kerja yang kita buat lah. Tak kira lah kerja apa yang kita buat. Jadi duit mai kot tu lah, rezeki mai kot tu. Tapi rezeki bukannya duit saja. Duit tu bukan hanya duit tu saja rezeki. Duit tu duit, rezeki tu rezeki kan. Ada rezeki yang lain yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Antaranya rezeki kesihatan, antaranya lagi rezeki anak, ada lagi rezeki apa? Ilmu, pengetahuan, itu pun adalah rezeki juga untuk kita kan. Ilmu tu pun sama.
Bukannya dengan usaha kita dapat ilmu tu, dengan hidayah daripada Allah. Allah yang mencaparkan ilmu dalam diri kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak boleh. Kalau kata dengan usaha kita, dah pandai lah kan, dengar ceramah banyak-banyak pandai kan, sebab apa? Dengan usaha kita. Tapi bukan usaha kita yang memberi kesan, hanya Allah saja yang memberi kesan. Jadi Ustaz ingat sekadar itu untuk kali ini. Nanti kita akan sambung lagi perkongsian kita dalam kitab Risalah Tauhid ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.